ابتغاء وجه الله ورضا كل ثواب سبحانه وتعالى آمين. الله رضي الله عنه ونفعنا الله بكل آمين. قال رضي الله عنكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata adalah Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam, maka kaum perempuan ataupun orang-orang perempuan bangun ketika selesai Nabi daripada salamnya, atau ketika Nabi selesai daripada salamnya, dan Nabi akan duduk sebentar sebelum bangun daripada solatnya, daripada tempat duduk solatnya. Dalam hadis daripada Itban bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberi salam dan kami pun memberi salam ketika Nabi memberi salam. Hadis yang ini adalah bab at-taslim atau bab memberi salam. Bab memberi salam yang dimaksudkan adalah rukun daripada solat itu adalah mengucapkan salam ataupun memberi salam. Salam itu adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun solat, iaitu rukun qauli, rukun yang disebut, yang dibaca. Sebab itu memberi salam itu adalah rukun daripada solat dan sebutannya kena betul, dan kalau ianya tak betul maka tidak sah solatnya, kerana salam itu adalah merupakan daripada rukun. Sebab itu minimum daripada memberi salam Assalamualaikum, mesti ada alif lam yang Assalamun alaikum, tidak sah, mesti ada assalam. Jadi adalah Nabi SAW apabila memberi salam, pertama sekali catatannya adalah ianya rukun, kerana penutup kepada as-salah itu pertamanya adalah dengan salam. Maka kaum wanita qama nisa'u hina yaqdi taslimahu, kaum wanita akan bangun ketika Nabi selesai memberi salam. Kata Ibn Syihab ketika menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan itu, mengatakan fa'ura wallahu a'lam anna muqtahu lika yanfudha an-nisa qabla an yudrikahunna man insarafa min al-qawl. Kenapa? Di antara sebabnya kerana dilihat bahawa ketika Nabi SAW kata wa maka saya siran qabla an yaquma, iaitu Nabi SAW akan duduk sebentar sebelum bangun daripada tempat solatnya, adalah dilihat duduk sebentar daripadanya itu adalah supaya jangan sampai atau memberi ruang kepada wanita untuk nak meninggalkan ruang sebelum supaya tidak ada daripadanya yang akan ataupun bercampur di antara kaum lelaki dan wanita. Jadi orang perempuan dan salam, mereka pun bagi meninggalkan tempat tersebut, maka Nabi SAW akan duduk sebentar, para sahabat juga akan duduk bersama dengan Nabi, maka orang wanita akan keluar atau bergerak. Maka apabila mereka bangun, Nabi SAW bangun, mereka bangun, ketika itu mereka tidak akan ada bertemu ataupun bercampur dengan kaum wanita. Itu di antara hikmahnya yang disebutkan. Tapi nanti insya-Allah selepas ini kita akan tengok azkar ataupun zikir-zikir yang dibaca setelah solat. Itu juga merupakan salah satu sebab kenapa Nabi SAW akan duduk selepas solat. Bukan hanya duduk saja, walaupun dalam hadis ini disebutkan maka saya sirap, duduk saja, seolah menetap sebentar sebelum bangun. Tapi nanti dalam hadis yang akan datang dalam setelah itu adalah menerangkan tentang al-azkar ataupun zikir-zikir setelah solat.
yang dibaca setelah solat. Sedang daripada riwayat Itban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberi salam dan kami memberi salam ketika Nabi memberi salam. Yang menjadi yang disebutkan di sini adalah memberi salam ketika Nabi memberi salam. Adakah ianya maksudnya serentak dengan salam kepada kita Rasulullah? Ini adalah yang diperselisihkan. Syahid dalam al-mazhab Imam Syafi'i, seorang makmum itu memberi salam setelah imam memberi salam. Setelah imam memberi salam. Sebab setelah imam memberi salam, maknanya ianya telah pun menyelesaikan daripada solatnya, maka setelah itu diikuti oleh makmum. Kalau sekiranya serentak dengan makmum, dengan imam, maka ianya tidak sah kerana dalam mazhab Imam Syafi'i. Kerana apa? Kerana itu imam belum selesai daripada solatnya. Tetapi kalau sekiranya imam beri salam dan kemudian imam beri salam, itu adalah yang paling, itulah yang disebutkan tadi, kedudukan yang sepatutnya ada bagi apa yang dibuat oleh makmum. Tapi ada mazhab yang mengatakan ketika memberi salam, imam beri salam, makmum pun boleh memberi salam. Dan yang paling afdal adalah sebenarnya setelah salam yang kedua. Setelah imam selesai salam yang kedua, barulah makmum memulakan salam yang pertama. Itu yang afdal. Tapi sebenarnya sudah memadai. Imam beri salam yang pertama, maka makmum boleh setelah itu memberikan salam. Cuma dalam ini yang kata hina salam, fasallamna hina salam, iaitu ketika Nabi bersalam, itulah yang menjadi perselisihan. Di sana ada pendapat mengatakan memadai ketika imam memulakan salam, maka makmum boleh terus ketika itu memberikan salam. Jadi itu saja. Al-muhim yang nak disebutkan adalah rukun ataupun kewajipan seseorang itu mengucapkan salam di dalam salatnya, kerana Nabi SAW sendiri mengucapkan salam dan didengar oleh para sahabat. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna rafa'a al-tawti bi dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya mengangkat suara di dalam berzikir ketika orang manusia ataupun ketika orang ramai selesai daripada solat fardu adalah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah aku mengetahui bahawa mereka selesai daripada solat itu. Aku tahu mereka telah selesai daripada solat. Dengan demikian itu, dengan aku mendengarnya, iaitu mendengar mereka berzikir. Dalam hadis inilah yang diambil, disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, disebutkan akan bahawa berzikir secara jahar itu adalah jawaz, dibolehkan berzikir dengan mengangkat suara dengan jahar setelah selesai solat, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Jelas bahawa beliau ketika itu kata, ba'du ulama mengatakan ketika itu Ibn Abbas masih kecil, imam dianya tidak turut sama dalam solat, atau dia berada di saf yang terakhir di belakang sekali, tapi dia masih mendengar ketika itu bacaan zikir setelah selesai daripada solat. Maknanya di antaranya disebutkan jumhur para ulama mengatakan di sini juga adalah merupakan dalil bolehnya untuk membaca zikir secara jahar. Ada yang mengatakan kalau ada catatan, berbagai pendapat mengatakan kalau ianya diperlukan, seperti imam memimpin untuk nak mengajak atau memimpin,
dan mengajar kepada makmum. Ala kulli hal. Tetapi dalam hadis ini secara jelasnya adalah memberitahu akan bolehnya untuk berzikir secara mengangkat suara setelah selesai daripada solat, dan ini berlaku di zamannya baginda Rasulullah, iaitu di hadapan baginda Rasulullah SAW sendiri, dan beliau mengatakan, aku tahu bahawa mereka telah selesai daripada solatnya, iaitu apabila aku dengar suara mereka berzikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a al-fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu dhahaba ahlu ad-duthur min al-amwali wad darajat al-'ula wa na'im al-muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwali yahujjuna biha wa ya'tabiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun wa qala ala uhaddithukum bima in akhadhtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahranihim illa man 'amila mithlah tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Qala ar-rawi fakhtalafna bainana wa qala ba'duna nusabbihu 33 wa nahmalu 33 wa nukabbiru 34. ورجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, telah datang daripada orang fuqara, sahabat-sahabat yang fakir, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, orang-orang yang banyak uang, orang-orang yang banyak harta, mereka daripada dapat mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka salat, mereka seperti kami salat. Mereka juga berpuasa seperti kami juga berpuasa. Tetapi mereka mempunyai kelebihan daripada harta, dapat menunaikan haji dengan harta yang mereka ada, dapat menunaikan umrah dengan duit yang dia ada, dapat berjihad dan dapat bersedekah kerana mereka memiliki kelebihan harta. Maka kata Nabi SAW, tak kalau aku bagi tahu kepada kamu, kalau kamu ambil, maka kamu akan mengetahui, kalau kamu mengetahuinya dan kamu membuatnya, mengetahuinya dan kamu membuatnya, yang mana kamu akan lebih tahu dahulu dan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang setelah daripada kamu, dan sesungguhnya kamu itu akan lebih baik, merupakan kurniaan daripada yang dikurniakan kepada kamu, iaitu yang baik itu adalah bagi orang yang beramal seperti itu, illa man amila mislahu, iaitu tak ada orang yang lebih baik daripada kamu kecuali apabila mereka beramal seperti itu. Iaitu apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu bertasbih dan bertahmid, bertakbir setelah setiap solat sebanyak 33 kali. Kata Ar-Rawi, kami berselisihan di antara bilangan tersebut, iaitu di antara kami ada mengatakan bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, iaitu mengucapkan Alhamdulillah 33 kali, bertakbir 34 kali. Dan juga kami waraja'tu ilaihi faqala taqulu, tapi kami juga melihat bahawa di sana ada yang mengatakan bahawa dalam riwayat yang lain kami mengatakan, dan ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna, iaitu sehinggalah semuanya itu berjumlah 33 kali. Dalam ini pertama sekali, orang-orang yang fuqara di zaman Nabi SAW, mereka jumpa Nabi dan minta kepada Nabi hak, kita panggil hari ini hak kesamaan, hak kesamarataan gitu. Tapi yang diminta hak itu, ataupun yang diminta, yang diinginkan itu bukan dunia. Yang hari ini kan dituntutkan duniawi.
nak sama ni, nak sama itu. Yang ni tak, dia nak diminta itu kedudukan di sisi Allah dan pahala. Ini hebat. Kerana dia melihat mereka ketinggalan, kerana mereka miskin, tak sama seperti orang kaya. Yang dapat kelebihan iaitu dengan harta bersedekah. Jadi mereka rasa ingin untuk dapatkan segitu, tapi mereka tak mampu sebab mereka fakir. Maka ini pertama sekali bolehnya kita panggil berusaha mencari jalan untuk mendapatkan pahala dengan bertanya contohnya kepada orang alim. Kalau kita di zaman Nabi, tanya kepada Nabi. Kalau di zaman sekarang mungkin para ulama. Untuk apa? Nak menambah daripada ganjaran-ganjaran, amalan yang menambahkan kepada ganjaran. Boleh. Dan kemudian di antaranya juga dalam hadis ini adalah memberitahu tentang zikir yang diajarkan oleh Nabi setelah solat. Iaitu kata Nabi, kalau kami buat, kamu akan sama seperti mereka, dan lebih baik daripada itu, dan kamu dapat seperti seolah-olah kamu bersedekah sama juga seperti mereka. Apa dia? Iaitu membaca tasbih 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 33 kali, dan riwayat lain juga Rawi kata 34 kali. Ala kulli hal. Maka yang ini akan mendapatkan ganjaran yang cukup besar yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini pun kita terus amalkan, alhamdulillah. Dan kita kalau boleh jangan ditinggalkan daripada azkar ini, kerana ganjarannya cukup besar. Kemudian di antaranya juga adalah untuk memberitahu bahawa peranan zikir setelah solat itu adalah perkara yang dituntut. Zikir selepas solat itu adalah dituntut. Sebab itu kata Nabi, khalfa kulli salat, iaitu kamu buat itu setelah solat. Iaitu setelah solat duduk membaca tadi. Kalau yang pertama tadi mengangkat suara, yang ini adalah di antaranya kandungan-kandungan yang dibaca setelah solat. Nanti banyak lagi hadis yang akan kita sebutkan bagaimana amalan ada, ataupun daripada riwayat-riwayat amalan baginda Rasulullah, zikir-zikir Nabi SAW setelah solat, banyak yang disebutkan. Ini salah satu daripadanya yang diajarkan oleh Nabi kepada kaum fuqara dalam menyaingi kepada ganjaran yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersedekah ataupun orang-orang yang punya harta yang bersedekah dengan Allah. Jadi sebab itu dikatakan bahawa boleh hasad kepada dua orang, iaitu yang pertama adalah rajulun atahullahu ilm, iaitu Allah iaitu golongan orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan dia mengajarkan ilmunya di waktu siang dan di waktu malam. Itu paling betul. Dan keduanya adalah orang yang memiliki harta, yang dia menginfakkan hartanya di waktu siang dan malam. Setiap masa berinfak. Yang ini boleh hasad. Hasad yang dimasukkan bukan menghalang ataupun menjatuhkan, tetapi ingin seperti itu. Sehingga dikatakan bahawa orang yang berniat, kalau niatnya itu sadiqah, maka dia dapat ganjaran sama seperti orang itu. Iaitu kalau dia tengok orang yang pemurah tu, dia kata aku ada harta pun aku akan infak seperti itu. Kalau niatnya sadiqah, dia dapat ganjaran seperti mana yang diniatkan, seperti orang itu melaksanakan. Itu juga dengan orang yang alim. Yang itu disebutkan. Di zaman Bani Israel diceritakan ada seorang yang mana dia bersama dengan kaum dia dalam keadaan kelaparan, betul-betul tak ada makanan. Sehingga dia ni satu ketika dia lihat satu bukit gunung. Dia kata kalau bukit ni gandum, aku akan berikan setiap daripada penduduk itu dengan gandum ini. Maka dia pun setelah itu tertidur. Tiba-tiba turun wahyu Allah kepada Nabi di zaman itu untuk sampaikan kepada Nabi kepada lelaki itu bahawa semuanya sedekah telah diterima oleh Allah. Nabi itu jumpa dia, sedekah kamu dah terima oleh Allah. Sedekah mana? Tak ada apa yang aku sedekahkan. Yang kau tersedekahkan iaitu kau niatkan tadi, kalau gunung ini menjadi gandum, maka kau akan berikan sedekah kepada setiap orang. Maka diterima oleh Allah SWT sebab niatnya betul. Niat itu juga adalah sangat penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan bahawa rupa-rupanya setelah mereka buat, mereka gembiralah dapat daripada Nabi SAW buat 33 kali, 30 kali, 3 kali dan sebagainya. Akhirnya orang-orang kaya pun tahu. Tanya, kenapa buat?
Oh, Nabi ajarkan nak boleh nak rahsiakan tak boleh. Ini ilmu. Dia ajarkan, orang kaya pun buat juga. Pergi jumpa balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ni macam mana ni? Mereka orang kaya pun buat juga. Kata Nabi SAW, Hada fadlullah yu'ti ma yasha. Ini adalah kelebihan Allah yang diberikan kepada siapa yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang diingini oleh Allah. Jadi oleh kerana itu, dah Allah berikan harta kepada dia, itu kelebihan yang diberikan. Kamu dia berikan fakir juga ada kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi bagaimana untuk kita menangani daripada apa kurnia daripada Allah. Kalau fakir, bagaimana bersabar. Kalau kaya, bagaimana bersyukur. Kalau tak memenuhi hak itu menjadi musibah, bukan menjadi satu kelebihan pula. Jadi inilah yang dimaksudkan. Jadi ini yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Cuma yang kita sebutkan tadi, pertama adalah daripada rukun salam, yang ianya adalah merupakan rukun daripada solat. Yang keduanya adalah daripada azkar setelah solat, yang insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam.